Pasangan suami isteri yang dilaporkan hilang selepas pergi meninjau tanah yang dijual di Kampung Ulu bin Suluk Mambakut Sabtu lalu ditemui selamat hari ini. Mangsa Amir Hamzah Abdul Kafi 43 tahun dan isterinya Rita Hijia Muhammad Syuaib 43 tahun ditemui orang awam yang terus menghubungi pihak polis jam 7.30 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Beaufort Deputy Superintendent Yusuf Zaki Mat Yaakob berkata pihaknya menerima panggilan daripada seorang individu yang menemui pasangan suami isteri terbabit. Katanya pasangan suami isteri itu ditemui di kawasan tanah perkuburan Kampung Pimping dalam keadaan selamat. Jarak mangsa ditemui kira-kira 10 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Yusuf Zaki berkata pasangan terbabit dipercayai tersesat ketika meninjau kawasan tanah yang hendak beli di Kampung Ulu bin Suluk sebelum ditemui di tanah perkuburan Kampung Pimping Mambakut. Kedua-dua mereka kemudian dihantar ke Pondok Polis Komuniti PPK bin Suluk untuk tindakan lanjut. Semalam pasangan terbabit dilaporkan hilang apabila tidak kembali ke rumah selama 2 hari selepas meninjau tanah yang hendak dibeli di Kampung Ulu bin Suluk Mambakut. Pasangan terbabit dikatakan keluar dari rumah mereka di Kampung Sabok Baru Kinarut jam 9 pagi Sabtu lalu. Alhamdulillah. Enak dimakan tetapi siapa tahu untuk mencari tuntul bukan semudah disangka. Itu yang dapat digambarkan kepada peminat tuntul, sejenis siput sedut yang hanya boleh didapati di pesisir pantai dan perairan sekitar Laut Kuala Penyu dan Kampung bin Suluk Mambakut. Strukturnya sama seperti siput sedut yang lain namun sedikit memanjang dan mempunyai bahagian ekor yang tajam sehingga boleh mencederakan orang yang memegangnya. Biasanya siput ini enak dimasak lemak, kicap atau sos tiram, tetapi bahagian ekornya pula harus dipotong terlebih dahulu bagi memudahkan penggemar menikmati makanan laut itu. Menurut seorang pencari dan peniaga tuntul, Mazari Mogo 22 tahun, dia pernah tidak sedarkan diri akibat disengat ikan pari ketika mencari tuntul. Katanya walaupun kejadian itu sudah berlaku 2 tahun lalu, namun ia tidak mematahkan semangatnya untuk menjadikan tuntul sebagai sumber pendapatan utama baginya. Sementara itu, seorang lagi peniaga tuntul, Syarilda Awang Amit 32 tahun berkata, tuntul yang dijual mereka dimasukkan dalam bekas botol plastik mineral besar dengan harga RM5. Bercerita lanjut cabaran yang terpaksa dihadapi untuk mencari tuntul. Syarilda berkata mereka terpaksa meredah laut sehingga ke paras pinggang untuk mendapatkan siput sedut yang berkualiti. Sementara itu, pemandu pengangkutan awam atau kenderaan persendirian perlu sentiasa menjaga emosi dan etika ketika memandu sebagai langkah memastikan pemanduan dalam keadaan selesa dan selamat sepanjang perjalanan. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jau Teddy Kun berkata, pemandu yang dalam keadaan beremosi atau marah sering menyebabkan pemanduan menjadi tidak stabil. Katanya membawa kereta dengan laju dan memotong secara berbahaya menyebabkan penumpang atau pemandu lain berasa tidak selesa selain tidak selamat. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui selepas melaksanakan pelancaran ops selamat Tahun Baru Cina di Jalan Pintas Tuaran Bypass malam tadi. Mengulas mengenai ops selamat kali ini, Jaute berkata ia bertujuan memastikan semua pengguna jalan raya di negeri ini mematuhi peraturan-peraturan dan etika pemanduan, khususnya kenderaan pengangkutan awam sepanjang musim perayaan ini. Katanya ops selamat sempena Tahun Baru Cina ini bermula 28 Januari hingga 6 Februari. Sementara itu mengenai operasi bersepadu kenderaan awam bas ekspres, Jawata berkata terdapat segelintir pemandu tidak mematuhi etika pemanduan. Terdahulu operasi itu turut disertai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Pendaftaran Negara.
Berita seterusnya, dua kanak-kanak berdepan detik cemas apabila kereta dinaiki bersama bapa mereka terbabit kemalangan dengan sebuah pacuan 4 roda sebelum terbakar di Batu 14 Jalan Apas Tawau hari ini. Dalam kejadian jam 8 pagi itu, kedua-dua kanak-kanak perempuan yang menaiki Honda City terbabit. Bagaimanapun hanya mengalami kecederaan akibat kemalangan selepas berjaya dibawa keluar sebelum berlaku kebakaran. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 8.14 pagi. Katanya sepasukan 6 anggota dan pegawai bersama jentera serta van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Sebaik tiba di lokasi kejadian, kemalangan didapati membabitkan 4 mangsa dengan 2 daripadanya mengalami kecederaan. Tambahnya kedua-dua mangsa yang cedera sudah dihantar ke Hospital Tawau oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba di lokasi. Menurutnya, pasukan bomba terus menjalankan operasi pemadaman menggunakan satu aliran salur bantu dan api berjaya dikawal pada jam 8.40 pagi. Namun maklumat mengenai mangsa gagal diperolehi. Seterusnya, satu lagi kluster COVID-19 berkaitan institusi pendidikan diisytiharkan di Sabah hari ini. Kali ini membabitkan pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM di Tawau. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah Datuk Seri Masri Manjun berkata kluster baharu itu membabitkan pelajar asrama MRSM Tun Mustafa Tawau. Sehingga kini kluster itu mencatat sebanyak 12 kes dengan 11 daripadanya dilaporkan pada hari ini. Masih berkata sebagai langkah berjaga-jaga, pelajar lain yang menjadi kontak rapat juga diarah untuk diasingkan walaupun setakat ini saringan tidak menunjukkan mereka dijangkiti. Yang menjadikan sebanyak 13 kluster aktif berkaitan institusi pendidikan di Sabah setakat ini, manakala 6 lagi kluster yang masih aktif berkaitan tempat kerja. Sementara itu, Masidi yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata kes keseluruhan di Sabah hari ini melonjak secara mendadak kepada 490 kes. Katanya jumlah itu membabitkan peningkatan sebanyak 123 kes daripada 367 kes yang direkodkan semalam. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.